Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama pada zuhur ini untuk kita sama melihat beberapa perkara, insya-Allah secara ringkas, secara sekadar yang ada kemampuan kita, insya-Allah berkenaan dengan dunia pada hari ini yang sedang menuju kepada era penghujung kepada mulkan Jabbariyah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan melihat bagaimana kita sedang menghampiri kepada satu zaman yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu akan tertegaknya khalifah dengan manhaj kenabian, yang mana manhaj kenabian itu, sistem kenabian itu akan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan manusia, dan insya-Allah daripada situ akan tersebar Islam ke seluruh dunia, diredai oleh penghuni langit dan bumi. Dan kita akan mendapati sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa zaman ketika tertegaknya Islam itu tidak akan ada satu bumi pun melainkan akan mengeluarkan tanaman kerana barakah yang ada di dalamnya, dan juga tidak akan ada satu titis air hujan pun yang akan tertinggal untuk diturunkan oleh langit kerana barakah yang ada kepada zaman tertegaknya khalifah dengan manhaj nubuwah, manhaj kenabian, yang setelah kita melepasi zaman mulkan Jabbariyah. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan melihat sedikit perkara berkenaan dengan apa yang ada dan hakikat ujian yang ada di dalam zaman fasa keempat, zaman fasa sekarang ini. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana kita sedang berada di satu zaman peralihan di antara zaman mulkan Jabbariyah ataupun Jabbarin ataupun Jabbariyan, iaitu kita akan masuk kepada zaman di mana tertegaknya Islam, insya-Allah. Dan kemudian kita akan melihat keperluan-keperluan yang perlu pada zaman ini, apa yang kita perlukan. Yang pertama sekali, mulkan Jabbariyah, fasa yang keempat yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan fasa di mana manusia secara maksima akan disesatkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada kita satu zaman, iaitu zaman kita sekarang ini, iaitu di mana agama akan diasingkan daripada kehidupan manusia. Dan inilah yang digambarkan sebagai sistem sekular. Sistem sekular itu sistem yang berasal daripada zaman Romawi dulu, zaman pagan, zaman menyembah, mensyirikkan Allah, ataupun zaman jahiliyah, di mana raja-raja pada masa itu mengamalkan, kita gambarkan sebagai ajaran menyembah Tuhan-Tuhan, digambarkan menyembah Tuhan-Tuhan. Jadi insya-Allah pada masa itu telah didatangkan Nabi Isa Ibnu Maryam alaihissalatu wassalam untuk berhadapan dengan Empire Rom pada masa itu yang mengamalkan penyembahan berhala. Dan amalan itu sebenarnya adalah amalan yang telah dilaksanakan, sehinggalah kita lihat apabila agama Kristian, kalau kita sebut Kristian sebenarnya bukan Kristian, Islam juga, yang dibawa oleh Isa Ibnu Maryam alaihissalatu wassalam pada masa itu berkembang, maka telah ditentang oleh raja-raja Romawi, yang mana siapa-siapa yang menjadi pengikut Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam,
pengikut Islam. Bukanlah kita kata ajaran Kristian, bukan, ajaran Islam. Pada masa itu siapa yang ikut Nabi Isa akan dibunuh. Jadi pada masa itu keadaan amat hebat, di mana siapa-siapa yang mengikut Nabi Isa alaihissalam, mengikut Islam, akan dibunuh. Ini pada zaman ketika agama Islam di bawah Rasul Isa alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam. Dan sehinggalah keadaan itu berubah pada tahun 313 Masihi. Pada masa itu seorang yang bernama Konstantin, Kaisar, Raja Konstantin, telah mengeluarkan satu pengisytiharan dipanggil Edict of Milan, pengisytiharan Milan, yang membolehkan seseorang itu mengambil agama Kristian, kerana mereka tak boleh nak cegah Kristian. Semakin ditekan, bukan Kristian sebenarnya, saya tak nak sebut Kristian kot, Islam. Semakin ditekan ajaran Islam pada masa itu yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, semakin berkembang. Semakin ditekan, semakin berkembang. Ini adalah apa yang berlaku. Ya, sebab itulah iblis yang ada pada masa itu, dan juga dengan kepimpinan-kepimpinan dia, sekutu-sekutu dia, telah menyatakan bahawa boleh, dia kata boleh masuk agama Islam, agama Isa, agama Isa, bukan Kristian. Kristian ni agama yang disebut oleh orang Nasara, sebenarnya adalah Islam. Tetapi jadi pada tahun 313 Masihi, maka telah keluar satu pengisytiharan boleh menganut agama Isa ataupun agama Islam, tetapi syaratnya mengikut acuan Rom. Situ boleh, tetapi mengikut acuan Rom, sehinggalah kemudiannya pada tahun 325 Masihi pula, satu persidangan telah dibuat di Rom, dan kemudian Konstantin yang telah mengizinkan Kristian ataupun agama Isa alaihissalam, agama Islam itu, jadi telah ditukar kepada nama Kristian, Christ, dan kemudian telah dijadikan sebagai agama resmi. Jadi kita tengok Islam telah ditukarkan kepada agama Nasara Kristian yang dianggap sebagai agama resmi. Jadi konsep agama resmi ni memang daripada dulu dah ada lah. Tetapi dalam keadaan bukan ajaran Isa yang sebenar, ajaran Isa yang telah disyirikkan, dimasukkan Trinity, iaitu kita kata Katolik, Trinity. Jadi kita lihat setelah mereka berusaha untuk nak menghancurkan agama Islam, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Isa, tak berjaya. Makin disekat, makin berkembang, makin disekat, makin berkembang. Maka akhirnya iblis dan perancang mereka telah mengizinkan supaya agama Islam itu dijadikan agama resmi Rom pada tahun 325 Masihi. Dan dia jadikan agama resmi tadi bukan sebab dia nak kembali kepada Nabi Isa, ajaran-ajaran Nabi Isa, tetapi sebenarnya lah untuk nak merosakkan, iaitu di dalamnya ada syirik, dia ada Trinity dalamnya, tiga dalam satu Tuhan, 3 in 1. Jadi perkara ini berterusan sehinggalah lebih kurang 1000 tahun. Pada masa itu orang-orang Rom dan sebagainya, Eropah telah mula rosak ajaran agama mereka, maka mereka kembali semula kepada sekular. Jadi lebih kurang 1000 tahun lepas tu kembali balik kepada sistem sekular, iaitu di mana mereka memisahkan di antara agama dengan kehidupan. Inilah yang telah dilakukan. Ini merupakan perkara yang akhirnya melahirkan banyak falsafah yang batil, yang sesat, seperti humanisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, modernisme dan sebagainya. Jadi inilah merupakan agama baru setelah mereka merosakkan agama yang dia bawa oleh Isa alaihissalam. Mereka telah menukar kepada satu agama yang baru, sekular, dan kemudian telah timbul berbagai ideologi baru. Iaitu kita lihat apa pun yang berlaku selepas daripada Romawi ataupun agama Islam yang dibawa oleh Isa tadi ditukar kepada agama Kristian,
maka mereka berpegang kepada satu budaya, satu tamadun, disebut tamadun tidak bertuhan, godless society. Walaupun dia mengaku adanya Kristian pada masa itu, dia mengaku dia Kristian itu agama, tetapi sebenarnya sekular itulah agama mereka. Maka musibah inilah telah bawa sehingga sampai ke peringkat lahirnya Amerika 1776. 1776 ini lahirnya Amerika, begitu juga lahirnya Freemason. Sama jadi Amerika lahir 1776 tu, Freemason pun lahir ataupun Illuminati pun lahir, dan kemudian teruslah pemerintahan itu terus di bawah sekular, dan sampailah ke negara kita, pada tahun 1874. Jadi negara kita ni lebih dulu sekular daripada Turki. Turki 1924. Setelah dipecat khalifah yang terakhir, yang Khilafah Osmaniyah 1924, maka pemerintahannya menjadi pemerintahan sekular Turki, dipecahkan Osmaniyah. Jadi sebenarnya tempat kita ni lebih awal, 1874. Apa 1874 ni? Siapa ingat? Melalui perjanjian Pangko. Kalau kita ingat, perjanjian Pangko itu ialah bermulanya pemisahan di antara pemerintahan raja-raja dan agama dengan pemerintahan yang bersangkut paut dengan eksekutif, pengurusan negara, kepimpinan negara diserahkan kepada British, resident British. Yang bahagian agama, yang bahagian kita kata Melayu ataupun kita kata Islam ni ke Sultan tanggungjawab. Tapi yang lain semua diberi kepada British. Supaya apa? Supaya Raja Muda Abdullah pada masa itu diangkat menjadi Sultan Perak. Jadi sebenarnya kalau tengok cara macam mana dia buat, timbul banyak krisis di antara bangsa Cina yang dibawa. Dia jadi gangster, dia buat curi huru-hara. British seolah-olahnya menolong orang Melayu. Sebenarnya dia yang buat, semua tu dia buat. Jadi akhirnya naifnya kita pun buat satu perjanjian, negara kita bagi pada British. Kita bagi pada British. Sebenarnya kekayaannya, ekonominya, segalanya, perundangannya diberi kepada British. Sultan hanya tahu, kita kata hari ini Sultan jadi pengurusi Majlis Agama Islam. Macam tu. Jadi Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam di bawah Sultan. Sultan pengurusi dia. Lebih kurang begitulah. Yang lain-lain, bahagian ekonomi, bahagian trading, bisnes, bahagian politik, semuanya duduk di bawah resident British. Inilah bermulanya sekularisme di dalam negara kita. Dan kita nampak pada masa itu malangnya cerdik pandai kita, ulama-ulama kita telah diketepikan. Ada mereka yang nak jadi ketua telah bersetuju dengan British, menandatangani. Siapa yang tak setuju dengan British dipulaukan, dibuang, walaupun dia seorang sultan. Kalau ada sultan yang tak setuju, dia akan dibuang. Ini bermulanya malapetaka datang ke negara kita ini setelah sistem sekular itu dibawa masuk ke dalam negara kita lebih awal daripada kejatuhan Osmaniyah. Kejatuhan Osmaniyah sekularnya tahun 1924. Kita 1874. Ya, sebab itulah kita lihat mereka mula melaksanakan buku besinya itu, sehingga jadilah kita hari ini raja Islam, kepimpinan Islam duduk di bawah liberal demokrasi. Jadi kita ni liberal demokrasi. Dia nak sebut kat sini kita adalah raja perlembagaan. Kalau raja perlembagaan itu atasnya Islam, tak apalah jadi atasnya bukan Islam, atasnya ialah sistem yang dibuat demokrasi. Jadi kita lihat inilah zaman mulkan Jabariyah. Kita tak perasan, kita ingat kita tak perang. Kita kata Malaysia negara yang aman, tapi rupanya Malaysia negara yang telah dijajah, yang telah ditawan. Daripada awal lagi kita telah ditawan. Inilah musibah kepada umat, dan bukan hanya di negara kita sahaja, di seluruh
negara-negara yang di bawah Osmaniyah dibuat yang sama. Semua kalau ditentang, dilawan. Kalau Indonesia, Belanda dipukul habis-habisan. Kalau Libya, Itali dipukul habis-habisan. Umar Mukhtar, antara ulama yang besar, rahimahullah, menentang Itali, akhirnya ditangkap, berjaya ditangkap, digantung semua. Dan apabila mereka telah berkuasa, mereka membawa ajaran Romawi itu, sekular tadi. Bila kita lihat, jadi kemuncaknya 1924 kejatuhan Osmaniyah. Jadi kejatuhan Osmaniyah ni kemuncak agama baru sekular. Itu pemisahan di antara Islam, iman dan juga kehidupan dunia yang menjadi kita. Sebab itu kita hari ini telah berdarah daging. Sedangkan Islam itu adalah suatu agama yang lengkap dan menyeluruh. Nak masuk tandas pun ada sunnahnya, ada dia punya ajarannya. Nak masuk tandas, nak pakai baju yang simple pun ada dia punya ada dia punya sunnahnya. Nak minum air pun ada sunnahnya. Tidak ada agama yang lebih lengkap daripada Islam. Tak ada. Sebab Islam ni daripada Allah. Agama lain setakat nak kahwin, setakat nak mati macam mana, nak bakar ke, nak apa ke, kan? Setakat beberapa peraturan-peraturan ritual, kita kata spiritual, roh, kerohanian. Tapi yang lain tak termasuk. Islam komplit. Komplit. Allah gambarkan dalam surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu, maknanya lengkap. Atmamtu, aku telah sempurnakan bagi kamu, kata Allah, aku telah cukupkan alaikum bi ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmat ke atas kamu. Wa raditu lakumul Islam, dan aku telah redha Islam sebagai agama kamu. Jadi Allah dah bagi kita Islam ni komplit, cukup, lengkap. Tak ada pemisahan. Daripada kita makan ibadah, minum ibadah, bekerja ibadah, semua berkawan, berkahwin, semua ibadah. Sampai memerintah negara, ibadah. Ini Islam yang lengkap, atmam, yang sempurna, yang Allah berikan. Jadi iblis, syaitan buat apa? Dia pisahkan. Jadi sebab itulah apabila berlaku perkara ini, maka umat Islam lemah. Sampai sekarang lemah kita, tak kuat. Kita jadi sebagaimana hamba-hamba manusia. Minta maaf saya sebut sini. Sebelum ni ada cerita kunta-kunti kan, hak negro tu dekat Afrika, hamba kan. Kita melihat cerita kunta-kunti tu, kita hamba tu, dia di ikat, dia suruh paksa buat kerja ladang, orang kulit hitam, dijadikan hamba. Kita nampak kesian dia jadi hamba, dipukul, disiksa. Kalau yang perempuan nak diperkosa, dia buat macam-macam, nak dibunuh, tak ada apa-apa. Orang putih boleh buat apa saja pada orang-orang kulit hitam pada masa itu. Kita kata kesian, kita kata kepada mereka yang dijadikan hamba tadi. Kesian sangat. Tetapi masalah yang kita tengok sebenarnya bukan mereka, tapi kita. Cuma kita hari ini tidak nampaklah. Sebenarnya sebahagian hidup orang Islam hari ini dia jadi hamba kepada nafsu dia. Sebahagian daripada hidup kita menjadi hamba kepada manusia. Sebahagian daripada hidup kita menjadi hamba kepada nak syaitan, bomoh syaitan, ikut dia apa bomoh cakap. Sebahagian saja, kecil saja, itu pun tak penuh, baru jadi hamba Allah. Ini umat Islam sekarang. Ini umat Islam sekarang. Ini lahir daripada tahun 313 dulu, perancangan Rom. Apabila dia nak tentang Isa, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa AS, tak boleh. Makin diserang, siapa masa tu yang menganut agama Isa, siapa ikut Isa, ditangkap, dibunuh. Ini zaman Rom. Kita hari ini bayangkan kalau kita hari ini tiba-tiba datang kerajaan daripada luar terbangsa, siapa ikut Islam ditangkap, dibunuh. Itu zaman Nabi Rom, zaman Rom dulu. Sehinggalah
313 Masehi, Raja Konstantin mengisytiharkan tak boleh, dia kata. Dia rancang. Makin ditekan, makin dibunuh, makin berkembang. Agama Isa makin berkembang. Sehingga akhirnya mereka mengisytiharkan boleh masuk agama Isa, boleh ikut. Kita tukar kepada Kristian. Dia nanti Pop sebagai ketua. Dia ganti ulama dia. Inilah ulama a'imma mudhillin, pemimpin yang menyesatkan dengan menggunakan Pop. Pop sekarang ni, siapa yang ikut Isa kena ikut mazhab Pop. Ini pun tak sembah Allah juga. Jadi dia ada 3 pula, Trinity, Kristian, Allah dan Rohul Qudus. Jadi ada 3, 3 in 1. Tuhan ada 3 pula. Syirik. Maka pada tahun 313 boleh. Boleh. Tapi kena ikut ni, ikut Pop ni. Tak boleh ikut Isa yang son. Isa tu sesat, maka semua yang tu sesat. Jadi ramai orang terpengaruh dengan dia, mula ikut Kristian. Disebut Christian Christ. Dinamakan Christ ataupun Kristian sempena dengan Nabi Isa. Olok-oloknya kena tipu. Akhirnya selepas itu pada tahun 325 Masehi dijadikan agama resmi. Setelah agama yang asal mula dipadamkan, ditangkap, dibunuh. Maka kalau tak nak kena tangkap, tak nak bunuh, ni agama ni. Ni agama apa ni? Ini agama yang baru, Kristian. Maka tahun 325 dia secara resmi jadi agama resmi Romawi. Nampak tak ada cara dia buat? Sebab itu berkembang 1000 tahun selepas itu dia patah balik kepada sekular. Sebelum tu sekular ni banyak menyembah Tuhan. Sekular ni dia penyembah Tuhan yang lain, mensyirikkan Allah lagi teruk. Tadi 3 je Tuhan, ini banyak lagi Tuhan. Itu yang ada humanisme, menyembah manusia. Liberalisme, menyembah apa sahaja yang kita rasa logik, kita nak kata tu kita boleh sembah dan sebagainya. Jadi sehingga akhirnya berlaku kepada kita. Dan antara negara yang awal yang disesatkan oleh Dajjal, oleh Iblis, ialah negara Malaysia. Dulu panggil Tanah Melayu, dulu dipanggil Empire Osmania yang besar di sebelah Nusantara. Antaranya ialah negara kita sekarang 1874. Sekular masuk, agama sekular masuk lebih awal daripada kejatuhan Osmania 1924. Jadi kita tengok bagaimana kita hari ini, sedangkan Allah perintahkan kita supaya masuk Islam secara menyeluruh. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Allah sebut tadi, telah aku sempurnakan agama kamu. Maknanya tidak ada satu pun dalam hidup kita ni yang tidak dikaitkan dengan Allah, dikaitkan Islam. Tidak ada satu pun. Semua terikat dengan iman. Sampai masuk tandas pun ada pahala. Bayangkan, masuk tandas pun dapat ibadah, ada sunnahnya. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, ada doanya. Apa lagi yang besar-besar seperti pemerintahan, ekonomi, pendidikan, semua yang ada dalam Islam ini telah dipisahkan. Apabila agama sekular masuk ke dalam negara kita pada tahun 1874, ini musibah yang paling besar. Maka umat Islam mula ada Tuhan yang banyak. Sebab sekular ni dia melahirkan Tuhan yang banyak. Sebab tu kita hari ini pun sama. Cuba kita tengok, kita sebut dalam sembahyang, qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, kita berikrar, innas salati, sembahyang aku, wa nusuki, penumpuan hidup aku, apa yang aku nak capai kat dunia ni, matlamat aku, perjalanan hidup aku, fokus aku, nusuk, benda yang dekat dengan hati kita. Wa nusuki wa mahyaya, kehidupan aku, wa mamati, dan kematian aku, lillahi rabbil alamin. Semua hidup kita nak serah pada Allah, nak buat kerana Allah. Tetapi hari ini ada orang bahagian kerja, bos jadi Tuhan, bahagian bisnes, customer jadi Tuhan, bahagian kahwin ni nafsu jadi Tuhan. Jadi kita tengok hari ini banyak Tuhan-Tuhan.
Ni hidup sembahyang baru nak ambil Allah. Saja aku sembahyang Zuhur 4 rakaat ikut imam ataupun tunai kerana Allah. Baru sembahyang Zuhur baru jadi Allah jadi Tuhan. Nampak? Sekular memisahkan hidup kita. Kita pergi kerja tak rasa ibadah. Kita rasa ibadah sembahyang aja. Ini mulkan Jabbariyah, ini kerajaan Dajjal yang telah menguasai kehidupan sehingga akhirnya menjadi macam mana yang kita nampak pada hari ini. Dan kita tak perasan, kita rasa okey. Dan kita rasa okey. Kita ingat hidup kita dah okey dah. Rupa-rupanya kata Syekh rahimahullah dalam Fidil Quran, dia kata kita manusia hari ini berada di tebing-tebing neraka Allah. Kita ni di tebing-tebing neraka. Maknanya nak jatuh tu anytime. Pasal rupanya ada banyak Tuhan dalam hidup kita. Dalam pendidikan, kenapa belajar? Supaya dapat kerja. Kenapa belajar? Supaya dapat jadi orang yang besar, ada pangkat. Anak-anak kita, anak saya 2 orang engineer, 2 orang belajar engineering. Dua-dua dah grad, alhamdulillah. Ada seorang baru grad, saya tanya dengan dia, ada buat program-program dakwah tak? Program tarbiyah tak? Lepas universiti, baru lepas. Ada masih lagi buat program-program. Dia cuma kata insya-Allah ya. I doubt dalam bahasa orang Putih, saya meragukannya. Kenapa? Sebab dakwah ni kita nampak ustaz je. Dakwah ni kita nampak orang lain je nak cakap Islam. Tarbiyah ni kita nampak dekat masjid ni. Kita tak nampak dakwah ni lah kehidupan kita. Yang mana kita nak kena ikut apa yang Nabi suruh. Kerja paling best sekali. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik lagi daripada mereka yang mengajak manusia kepada Allah? Ini ayat Quran. Tapi kita hari ini tak jadi macam tu. Sistem hari ini melemahkan kita. Kenapa kerja? Kerja kita rasa supaya saya dapat makan, cari makan. Tuan-tuan, kita pergi kerja supaya saya dapat gaji, supaya dapat makan. Kerja kita tu jadi tidak barakah, tidak ada rahmat, malah silap-silap syirik kepada Allah. Kenapa bekerja? Ibadah. Kerja ni ibadah. Saya nak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis duit tak dapat ke, tak payah ke? Duit cuma tu Allah bagi. Kita rancanglah tak apa, tapi bukan kerana duit, bukan kerana gaji. Jadi hari ni orang kata, bos kata apa? Kita ada keperluan ni, orang kampung nak kena latihan sikit ni. Latihan satu peladang kita nak buat ni sekian-sekian. Boleh tak tolong pergi? Kenapa tuan? Ini kerja CA, bukan kerja saya. Kalau CA sakit tak sihat, minta tolong pergi boleh? Tak boleh lah tuan, saya diberi gaji untuk ni, bukan untuk tu. Tak jadi ibadah. Nak tolong orang tak jadilah. Kenapa? Kita buat kerja kita. Saya punya gaji ni je, saya punya fokus saya, kerja saya. Tak jadi ibadah dah. Tak ada istilah at-ta'awun, istilah tolong-menolong tak ada. Tolong-menolong tak ada. Takmil wal istikmal, lengkap melengkapi, bantu membantu tak ada. Takaful, kita buat takaful ni insurans ni. Takaful apa? Kita seimbang, menyeimbangi antara satu sama lain. Tak ada. Kenapa? Kerja hanya kerana duit. Itulah saya. Saya nak kena balik ni pukul 5 ni. Tuan nak kena pukul 5. Ada kerja besok kita mesyuarat nak kena habiskan. Tak boleh tuan. Saya punya kerja pukul 5 ni. Pukul 5 ni kena. Kalau tidak, kalau tuan nak, tuan bagi saya alarm tambah. Kerja kerana duit. Bukan kata salah ambil duit ni tak. Tapi jangan kerana duit. Kerana Allah. Bila kerana Allah kita buat dengan ikhlas, kita buat sungguh-sungguh, kita buat dengan akhlak. Ini sekular dah masuk dalam hati kita. Kita tak rasa kerja itu ibadah. Berkawan bersama-sama. Kita berkawan, kita tengok kawan-kawan kita ni, mana satu yang kita boleh ambil kesempatan. Oh, yang ni bagus ni. Dia kaya sikit. Bapak dia ada tanah kat sekian-sekian. Oh, kita pun berkawan dengan dia. Berkawan bukan kerana betul-betul sahabat, untuk tolong-menolong sampai ke dalam syurga Allah. Berkawan kerana dia ada kepentingan. Dia ada projek. Oh, dia ni ada dekat dengan bos. Oh, dia ni ada channel banyak, networking ni banyak.
berkawan kan. Nampak tak? Saya minta maaf no, kalau bagi saya tak nak sentuh siapa-siapa, saya pun tak tahu siapa. Kita buat muhasabah. Maka jadilah hidup kita sebahagiannya kerana Allah, sebahagiannya kerana nafsu, sebahagiannya kerana makhluk, sebahagiannya kerana syaitan yang bisik. Banyak Tuhan. Ini tak termasuk bomo. Percaya dengan sihir, bomo. Siapa yang berjumpa bomo 40 hari ibadah tak diterima oleh Allah. Maka Rasulullah SAW. Jadi sekular telah menjadi agama dalam hidup kita tanpa sedar. Dan inilah kita kata inti kepada mulkan Jabariyah, pemerintahan diktator. Kita terpaksa kan, kita terpaksa. Saya minta maaf, saya ada ramai kawan-kawan polis, ramai juga kawan-kawan yang pegawai penguatkuasa seperti JPJ dan sebagainya. Ada seorang kawan saya ini timbalan pengarah JPJ, dan dia jadi pengarah. Dia tak dapat jadi pengarah. Kalau tak silap saya tak dapat kot. Dia walaupun dia layak. Kenapa? Dia tak nak ambil rasuah. Sampai peringkat kalau dia pergi makan kat kedai, mana-mana kedai ada orang bayarkan. Dia makan, tak kenal siapa orang sebelah sana, tapi dia makan tu dia nak bayar. Tuan, dah ada orang bayarkan. Siapa bayarkan? Ada. Dia pergi mana-mana ada orang bayarkan. Dia bawa peringkat timbalan pengarah JPJ. Tak sekolah negeri mana tau. Pergi ke bilik dia, tiba-tiba ada hadiah atas meja. Ada hadiah. Sampai satu peringkat dia balik rumah dia pergi nak pergi kerja, naik kereta dia. Dia tengok kereta dia punya tayar dia tukar, sport rim semua dia ni tukar. Mana datang sampai orang tukar kan tayar sport rim, tak cakap dengan dia, cuma tak tahu mana, siapa pula yang buat ni kan. Ada orang tolong renovate rumah dia. Dia bukan minta apa pun, tiba-tiba rumah berubah. Siapa ni? Ada orang dah bayar duit, nak suruh tolong tambahan sikit, cantik sikit. Aku tak suruh pun. Ada orang sampai macam tu. Akhirnya dia tak keluar jumpa orang. Dia tak nak semua tu. Dia tak nak. Dia makan pun dalam bilik seorang-seorang dia. Dan akhirnya dia dipulaukan oleh klik dia, sebab dia tak nak ambil rasuah. Hak lain ambil. Polis pun sama juga. Adik saya polis bantuan. Minta maaf saya cerita sikit lah. Tiap-tiap malam, ni bukan polis betul, polis bantuan. Polis betul lagi hebat, tapi tak semua lah kan. Tiap malam beat tu jalan, ronda nak cari kesalahan orang senang sangat. Senang macam kedai ini terlebih ni, terlebih ni, tempat makan ni terlebih ni. Malam tuan, malam tak ada kereta pun, tak boleh ni. Kena sama ni. Kalau tak, jumpa Indonesia ke, Nepal ke, Bangla ke, paling dia orang suka. Kalau jumpa hasil, minta pasport. Padahal bukan kerja dia pasport immigration. Tengok pasport. Ini dah overstay. Minimum 500. Minimum. Adik saya tak mau buat, akhirnya dia berhenti. Tak sanggup. Sebab nanti bergaduh dengan kawan-kawan. Satu hari, satu malam, minimal 500. Minta maaf tak semua orang, tapi kebanyakan. Jadi ini sekular. Time bekerja, bukan Allah Tuhan. Time bekerja, nafsu Tuhan, syaitan Tuhan. Time bekerja, bos Tuhan. Bos cakap apa pun tak apa. Satu kes kan, anggota ada majlis zina. Bos dia datang, semua bawa isteri masing-masing. Bos dia kata, siapa perempuan tu duduk kat meja tu? Oh tuan, itu isteri saya tuan. Oh, isteri kau baru kahwin ke? Adalah tuan, beberapa kali. Adalah. Tak lama sangat lah. Oh, cantik isteri kau Dia berbincang kat bos dia. Bos nak ke isteri saya? Nak pangkat. Dia bagi isteri dia kat bos dia. Tuan-tuan kepada Allah, bekerja bukan Allah lagi Tuhan dia. Berkawan bukan Allah lagi Tuhan. Ini sekular. Pemisahan. Inilah agama daripada zaman Rom dulu. Diselewengkan agama Islam yang dibawa oleh Isa, sampailah kepada agama Kristian. Dia jadi namanya Kristian.
Padahal namanya Islam. Dinamakan Kristian. Kenapa Kristian? Christ, sempena dengan Isa. Jadi dinamakan ni Christian, Christ. Supaya orang lain semua ikut ni. Ikut yang ini, kamu selamat. Ikut yang ajaran sebenar, kamu sesat. Ini akan berlaku tak lama lagi. Dan sebab itulah di sini kita lihat, apabila diasingkan urusan kehidupan pemerintahan dengan urusan Islam, maka akan menimbulkan kesan yang saya sebut tadi itu peringkat individu. Yang pertama sekali, apa kesan buruk? Ini saya dah sebut, maksima. Kita akan berdepan dengannya. Maksima. Kesan buruk pertama, umat akan berpecah. Selagi kita duduk dalam sistem sekular, yakin dengan sekular, letakkan sekular dan segala ideologi yang lain daripada Islam yang sebenar, selagi kita pegang yang itu, maka selagi itulah kita akan berpecah. Dan perpecahan hebat akan berlaku di kalangan umat Islam. Kerana ajaran sekular ini akan melahirkan mereka yang menyokong syirik kepada Allah. Musyrikin akan melahirkan musyrikin. Kita tak perasan. Tuan-tuan, cuba kita tengok dalam hidup kita ni, berapa persen yang kita buat betul-betul kerana Allah, sungguh-sungguh kerana Allah. Berapa persen? Cuba kita cek. Kalau ada persen tersebut tidak 100% kerana Allah, maka masih ada lagi sifat-sifat mensyirikkan Allah. Maka wajib kita bertaubat. Macam mana nak bertaubat? Setiap kali kita tahu, kita sedar bahawa kita buat syirik kepada Allah, kita wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Taubat semula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bertaubat kepada Allah. Kita tahu kita buat ni bukan kerana Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kita mengucap 2 kalimah syahadah, tanda bertaubat. Kena tuan-tuan, kalau tidak nanti apabila datangnya sakaratul maut yang kita tak tahu bila, maka pada itu kita akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini penting. Sebab itulah kita lihat perkara yang pertama akan melahirkan musyrikin. Ramai orang musyrik tanpa sedar. Jadi kalau ada pun ulama-ulama yang mempertahankan sistem sekular ini, maka ulama itu akan terpaksa duduk di bawah payung sekular. Maka mereka akan bersaing dengan ulama-ulama dunia, menggunakan kedudukannya, pengaruhnya untuk menghalalkan falsafah sekular. Dia akan menghalalkan falsafah sekular kerana dia yakin inilah dia sistem yang betul. Sedangkan Islam ni bukan macam tu. Jadi kita tak kena rasa. Maka yang menjadi mangsa rakyat kita yang terkeliru. Ustaz tu kata okey tak apa. Okey tak apa bermain bola sepak. Kenapa bermain bola sepak? Kerana prinsip, kerana ibadah, ataupun kerana untuk duit. Untuk duit. Cuba tanya dengan pemain bola sepak kita. Kalau kita tanya dengan dia, kenapa? Dan cuba kita tanya dengan penubuh, siapa yang tuan punya bola sepak. Tuan-tuan mata Allah, susah nak dapat yang bersih. Susah. Ada, susah. Ada ni sebab saya baik sangka je. Ada, tapi susah sangat. Itu bagian bola sepak. Itu tak bagian-bagian lain lagi. Politik. Tuan-tuan hari ni, politik. Berpecah politik. Kenapa berpecah tuan? Kami jumpa dengan satu grup NGO, jumpa dengan satu grup parti A, cakap. Kita memang nak tolong Melayu, kita memang nak tolong Islam, kita memang sekian. Tapi kenapa tak bersama, tak bersatu, tak tengok yang ni? Kita ada kita punya polisi parti kita. Parti lebih besar daripada Islam. Siasat parti lebih besar daripada siasat Islam. Di mana Tuhan kamu? Saya nak cakap macam itu, dia tak sampai hati. Saya tengok, saya kata, ya Allah, ni pemimpin ni yang memimpin negara kita ni, kan? Siasat parti lebih utama daripada siasat Islam. Sebab siasat parti ni nak Islam, dia kata. Habis kalau Islam, kenapa kita jadi macam orang munafik? Kejap berjanji sini, okey kita bersama-sama. Lusa pula berjanji orang ni pula, kita bersama, tinggal yang tu pula. Bila ada kepentingan orang ni, dia pentingkan orang tu. Nampak Islam.
Saya tak tahu, tak ada kaitan dengan mana-mana parti. Saya contoh kan. Kalau ada orang parti kat sini, dan sebut siasat parti lebih daripada siasat Islam. Kita jumpa dah ni, tak kira lah yang namanya parti Melayu ke, parti Islam ke, parti campur-campur Melayu Islam ke, semua jumpa dah. Pemimpin-pemimpin ni jumpa. Sekarang ni masih lagi dalam proses nak jumpa. Akhirnya kita buat keputusan, tidak ada seorang pun dalam parti-parti yang ada tu, melainkan semua ada kepentingan parti, kepentingan diri mereka. Tak maaf tau, ini NGO nampak macam tu. Kalau betul-betul nak tolong rakyat, rakyat susah sekarang. Kalau ada pun isu yang dibawa ke parlimen, nampak macam isu rakyat, tetapi sebenarnya untuk diri dia sendiri. Nak sama ada dia dapat merit, supaya dia nampak dia memperjuangkan rakyat, supaya besok pilihan raya dia dipilih, ataupun kerana ada kepentingan-kepentingan yang lain. Ada, mesti ada ni. Kita terpaksa mengeluarkan belanja sekian bilion untuk kemudahan rakyat. Kita akan buat projek A, B, C, D. Tengok projek A, B, C, D siapa punya tu, siapa dia punya kroni dia. Cuba cek semula. Tuan-tuan, berlakon. Ini kenapa sekular? Kenapa sekular? Dia tak rasa itu ibadah, tak rasa kena ikhlas, jadi sedangkan alim ulama pun terkena dengan fitnah sekular, apalagi pemimpin politik yang tak ada pahaman Islam, tak ada ilmu Islam, tapi cakap macam ulama besar. Gambar dengan Yusuf Qaradawi, gambar dengan ulama-ulama, waktu gunakan Yusuf Qaradawi. Inilah ulama yang bersama dengan saya. Tuan-tuan macam Allah, inilah perkara yang memecah belahkan. Sebab tu sekular memecah belahkan. Kemudian yang ketiga, yang kedua ialah melahirkan ramai manusia yang munafik. Yang pertama tadi melahirkan ramai manusia musyrik. Yang kedua, ramai manusia munafik. Dia nak Islam juga, dia nak baik juga, tetapi terpaksa sembunyikan. Nampak luar ada kopiah, ada serban, ada janggut panjang, pakai jubah, cakap semuanya Al-Quran, Sunnah, tapi punya hati dia kosong daripada iman. Hanya nak pertahankan jawatan dia je, hanya nak pertahankan gaji dia je, hanya nak pertahankan bos dia. Apa bos cakap, dia buat semua. Melahirkan orang-orang yang munafik. Kenapa? Kerana dia nak ikut sekular. Allah tahu tak? Allah Maha mengetahui, tuan-tuan. Allah Maha mengetahui. Kemudian yang ketiga, melahirkan sekular ini akan membelenggu, mengikat kekuatan umat. Kita ni kena ikat sebab kita selagi duduk dalam sekular. Seperti harimau yang hebat besar. Kita pernah jumpa harimau besar, dengan dia punya kakinya, dengan dia punya taringnya, dengan dia punya kekuatannya besar, tinggi ni harimau kan. Tetapi duduk dalam kandang, besi. Kita lalu kat depan tu, harimau buat macam-macam nak buat kita senyum je. Begitulah syaitan iblis, senyum aja tengok umat Islam yang masih berpegang dengan sistem jahiliah, yakin dengan sistem jahiliah lebih daripada yakin dengan Islam. Senyum aja dia. Engkau sembahyanglah, engkau puasalah, engkau buat apa kau nak buat, engkau akan keluar daripada penjara-penjara yang telah dibina oleh mereka sejak daripada zaman 300 Masihi dulu, zaman Romawi dulu. Engkau dah duduk dalam tu. Maka kesan daripada sistem yang mereka buat ni, kita ibarat harimau. Ibaratkannya singa yang hebat tetapi duduk dalam kandang. Datang budak-budak makan aiskrim, datang siapa-siapa ejek-ejek, ketawa-ketawa, besarnya harimau ni, singanya hebat, besar taring ni, besar kukunya tajam, tapi duduk dalam penjara. Seorang tak kisah. Macam gitu budak-budak sampai ke orang tua tengok dengan pandangan gelak ketawa, tengok sebagai hiburan. Kenapa? Dikurung, dibelenggu dengan sistem tadi. Dan kita hari ini pun sama juga. Kita cakap macam-macam nak buat apa, tak boleh nak buat apa-apa. Tuan-tuan, sebab tu sekarang ni arus baru sedang mendalam. Kita akan sebut sikit lagi lah. Ada 5 minit tinggal lebih kurang, dan berbagai lagi lah. Tetapi kita di zaman peralihan. Islam adalah telah dijamin oleh Allah, dan Islam akan menang.
kita di zaman peralihan sekarang. Banyak tanda-tandanya kan, bahawa kita berada di zaman peralihan. Antaranya nombor satu, tanda-tandanya ialah kita melihat kegagalan demi kegagalan. Gagal sistem ekonomi barat. Kapitalis pun dah gagal kan, sosialis pun dah gagal. Sistem riba, perundangan sosial kita melihat kecacatan demi kecacatan demi kecacatan. Kita mungkin tak rasa sangat Malaysia ni, sebab kita ni dah terlalu dalam. Kita lebih dalam sekular kita daripada Turki, lebih dalam. Sebab tu kita tak rasa. Tengok apa yang berlaku sekarang di Turki. Ramai orang nak patah balik kepada Islam. Dulu saya ingat masa saya belajar dulu, kawan-kawan di Turki bawa sok khabar berita harian ataupun Bursa Malaysia. Kalau kita sok khabar biasa, saya ambil pertama kali, saya ambil sok khabar dia orang, saya tengok bahasa Turki. Saya nak tengoklah apa bahasanya, tak faham. Tapi yang saya faham, gambar banyak. Gambar apa? Bila buka gambar orang telanjang dalam tu, dalam sok khabar. Orang telanjang dalam sok khabar, gambar, bukan majalah-majalah porno, bukan, sok khabar. Orang mandi tepi laut telanjang, orang sini, dan gambar-gambar. Saya kata, ada gambar-gambar ni. Kata, biasa brother, biasa. Dia kata, kenapa? Kerana sekular. Di luar tak ada agama, dalam masjid baru ada agama. Di luar tak boleh pakai kopiah. Dulu kopiah tak boleh pakai Turki. Siapa pakai kopiah di luar ditangkap. Apa lagi tudung. Sekarang dah okey lah, sekarang dah mula ya, dah mula. Isteri Perdana Menteri pun kan, isteri Presiden lah sekarang ni kan, Tayyip Erdogan pakai tudung. Dulu mana boleh. Saya ingat ketika kami menyaman Israel melalui Mahkamah Tinggi Turki, menyaman Israel melalui Mahkamah Tinggi Turki masa tu, sempena dengan yang kapal kena serang kan. Saya ingat kita ada beberapa orang peguam, termasuk 2-3 orang peguam perempuan bertudung. Jadi masa perbicaraan itu pertama kali lawyer pakai tudung dalam mahkamah. Pertama kali masa tu, tahun 2011. Pertama kali, tuan-tuan. Kalau tidak, lawyer nak bentang kes dekat dalam mahkamah, kena buka tudung, tak boleh. Dan dia orang buka sebelum ni. Tetapi masa tu dia kata, this is the first time a group of lawyer mewakili antarabangsa. Saya pun diminta jadi saksi, salah seorang yang ada atas kapal. Pada masa tu pakai tudung semua. First time hakim pakai tudung, seorang perempuan pakai. First time, tuan-tuan. Dia kata subhanallah. Tapi dah mula ubah. Jadi ini kita lihat kegagalan sistem-sistem ekonomi, riba dan sebagainya telah dapat dikesan. Ini satu kegagalan sistem-sistem. Kemudian kegagalan sistem politik demokrasi, sekular dan liberal pun dah nampak dah. Negara kita pun dah nampak. Dekat Israel pun dah nampak dah kegagalan. Nak cari Perdana Menteri, mereka menghadapi krisis, nak cari Perdana Menteri yang tidak ada skandal. Di Israel, Yahudi ni kita ingat baik ke? Macam mana Gaza dapat senjata? Dia beli daripada mana? Banyaknya beli daripada askar Yahudi. Beli ya. Jadi maknanya mereka ni pun memang korup teruk daripada kita lagi. Netanyahu jatuh, kenapa? Kerana dia skandal, banyak skandal. Lebih teruk daripada Perdana Menteri kita yang masuk penjara. Hak tu mungkin ada juga alasan tuduhan ke apa. Ini memang confirm, memang dituduh teruk. Dan tidak ada dipanggil Mr. Clean, tak ada dari kepimpinan Israel. Itu Israel, sini tempat lain sama je. Maka kita melihat kegagalan sistem politik demokrasi, sekular, liberal dan sebagainya. Bila naik je pemimpin, jadi daripada baik jadi korup, daripada baik jadi korup. Kenapa? Sistem tadi, sekular tadi, dan sebagainya lah. Jadi kita lihat kegagalan sistem ni menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Islam akan bangkit. Bukan kita cakap ni, kita nampak. Tuan-tuan boleh tengok lah sekarang ni dekat Greece dah muflis dah, bankrupt kan, Greece. Kemudian Perancis pun hampir bankrupt. Sekarang dia bankrupt ke apa, saya tak tengok. Kemudian
keadaan kucar-kacir. Perang Ukraine Rusia ni menyebabkan Eropah kucar-kacir sekarang ni. Tak lama lagi mungkin berlaku blackout ni, handphone dan internet blackout. Cuba tuan-tuan bayangkan, tidak boleh guna handphone dan internet, macam mana kehidupan kita? Bakal berlaku ni. Europe dalam tinggal tunggu masa dia. Lepas tu kita pula gagal. Jadi orang akan nampak, rupanya aku ni hidup di alam hayalan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kan, kita lihat, kan, kita nampak bangsa-bangsa dunia, terutamanya Muslim, yang sebelum ini ditutup sejarah mereka mula terbongkar. Kan? Sekarang ni bukan lagi yang paling hebat cerita, yang paling meletup bukan lagi cerita, kan, munafik 1, munafik 2, munafik berapa lah. Bukan lagi KL gangster, bukan lagi cerita-cerita cinta dulu ya. Sekarang cerita-cerita pahlawan. Walaupun cerita Mak Kilau tu bukan sejarah yang sebenar, fiction je. Bukan betul pun, fiction. Tapi kita percaya, kita tengok, inilah contoh kita semua pakai tanjak. Kat sini tak ada pakai tanjak. Tak tengok lagi kot cerita Mak Kilau. Pakai tanjak. Saya pergi satu main siapkan keris, tak tahu lah keris betul ke tak betul. Pakai tanjak, semangat. Jadi kita lihat, kan, dunia mula terbongkar sejarah-sejarah dulu. Orang mula bertanya-tanya, Melayu ni asal dari mana? Rupanya Melayu ni pahlawan. Sebab tu ada tempat yang dihentam awal-awal Nusantara, kalau kita perasan. Mula-mula kajian Islam campak. Kalau kita perasan, kajian Islam campak habis jadi Vietnam sekarang. Di Vietnam ni kalau cakap pasal Melayu, siap. Kalau orang tempatan cerita pasal Melayu, bangsa Melayu, Islam, siap. Kalau di Vietnam. Sebab tu kita kalau lawan Vietnam susah nak menang bola sepak. Kerana dia orang main sungguh-sungguh. Kita main sambil lewat. Kita main sebab duit dan glamour. Dia main sebab berjuang. Vietnam berjaya menghalau Amerika 1980-an, 1970-an, ataupun 80-an itulah. Vietnam, perang Vietnam. Jadi kita tengok. Tapi sekarang orang dah mula cerita pasal Melayu campak. Kita dulu kuat kita dulu kan, anak-anak muda dah mula belajar silat. Maknanya ni bukanlah kita kata benda tu bagus sangat-sangat, tak. Tapi sebenarnya itu tanda-tanda orang dah mula nak patah balik kepada asal usulnya kita ni. Kita tahu tak Melayu ni apa sebenarnya? Satu-satunya bangsa yang sedang ditunggu untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa ialah Nusantara, Melayu. Ini disebut oleh pengurusi ulama Rabitah Ulama Palestin, pengurusi Ikatan Ulama Palestin. Dia tunggu kita. Kita hari ni nak sembahyang pun, kan, berkira. Ada masa lagi. Boleh jamak. Berkira. Jadi tuan-tuan berhormat Allah, antaranya, kan, sejarah mula, tipu daya Yahudi mula terbongkar, tipu daya Nasara mula terbongkar, perancangan jahat mula terbongkar. Maka terlintas dalam hati umat Islam hari ini sejarah sebenar bangsa dan agama. Kita mula nampak ini semua adalah tanda-tanda kebangkitan Islam. Kita ingat sama ke 10 tahun dulu dengan sekarang, 20 tahun dulu sekarang? Tak sama. Anak-anak muda pun dah mula kritikal. Malahan di kalangan raja-raja pun dah mula ada kesedaran. Kemudian peningkatan amalan-amalan tasawuf, amalan membersihkan jiwa. Bila kita dah kosong, mula kita mencari, pun meningkat. Tuan-tuan guru kita, saya jumpa beberapa orang tuan guru di Kelantan, di Terengganu, jumpa dia orang. Dia cerita, dia kata inilah yang Allah sebut, Quran, hadis sebut sebelum ni, kebangkitan. Inilah dia. Maka mereka pun dah mula. Dulu mula ulama-ulama kita, bukan ulama yang nak makan gaji daripada British. Bukan ulama-ulama yang bersama British, bersama penjajah, bersama sistem penjajah. Tak kira lah dulu dan sekarang. Tapi ulama-ulama yang memang duduk underground, nampak kebesaran Allah, kenal Allah, beriman. Dah mula dah. Ulama-ulama dah mula berkumpul seluruh Nusantara. Jadi kita lihat banyak perkara telah berlaku. Kemudian peningkatan orang-orang Islam pun meningkat
menjadi agama yang paling kuat. Banyak lagi lah contoh-contoh yang ada. Cumanya saya nak sebut kat sini, kita sedang di zaman peralihan kebangkitan. Maka apa peranan kita? Apa kita kena buat? Takkan sama je 10 tahun dulu dengan sekarang sama je. 10 tahun dulu sembahyang kan macam itu, sekarang pun sembahyang sama je. 10 tahun kan selalunya kan kita jamakkan subuh dengan duha, jamak kan, bangun lambat sekarang pun sama juga. Jangan sama tuan-tuan, sebab dunia sedang beralih. Apakah peranannya, apakah tugasnya, insya-Allah kita sambung pada masa akan datang. Nak buat apa? Apa kita kena buat ni? Tengok mak kilau kan. Sekarang ni mula orang tempah baju silat kan, mula orang tempah kelas-kelas untuk belajar pertahanan diri anak-anak. Jadi macam nak buat? Apa nak buat? InsyaAllah kita akan sambung jika Allah izin pada masa akan datang. Tapi saya nak sebut sini, kita sedang di zaman peralihan. Jangan takut. Siapa yang bersama Allah, Allah akan tolong. Dan siapa yang bersama perjuangan dan kebangkitan 50 kali ganda, Allah akan bagi kekuatannya. Sebab apa? Ganjaran yang Allah akan bagi 50 kali ganda berbanding sahabat. Last satu hari Nabi SAW menangis. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Aku rindu dengan sahabat, saudara-saudara aku, ikhwani. Maka kata sahabat, kamilah saudaramu ya Rasulullah. Bukan, kamu ashabi, kamu sahabat-sahabat aku. Ini ikhwani. Siapa mereka? Mereka lah orang yang hidup di zaman aku dah tak ada. Aku dah wafat, aku dah meninggal dunia, tapi mereka hidup bersama-sama dengan perjuangan. Aku rindu nak jumpa mereka. Maka Nabi kata apa? Ganjaran mereka 50 kali ganda daripada kamu. Jadi adakah 50 kali ganda sama-sama mereka? Tak. 50 kali ganda antara kamu dengan mereka. Sebab kamu ada aku, ada sahabat, ada Rasul Salam. Mereka tak ada Nabi, tapi mereka tetap berjuang dan bangkit. Maknanya Allah akan tolong kita dengan pertolongan yang hebat. Cuma kita kena melayakkan diri kita untuk mendapat pertolongan Allah. Boleh kan? InsyaAllah. Jadi insyaAllah kalau kesempatan kita sambung macam mana nak buat, macam mana nak bantu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam kelompok orang yang mendapat hidayah. InsyaAllah kita tangguh dengan kita baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.